The Black Cat is on the field. The first touch is exceptional. The movement is outstanding. The Black Cat lies through. Brilliant! Brilliant goal! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung belajar tentang kelas PDPR Sirah tahun 4 UPKK. Berkaitan Sirah pada hari yang lepas kita dah belajar tentang Perang Badar. Pada hari ini kita akan belajar tentang Sirah Perang Uhud. Dia mudah saja pastikan anak-anak dapat baca dan fahamkan apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi tajuk Sirah tahun 4 Perjuangan Rasulullah SAW, dia di dalam tajuk Perjuangan Rasulullah, dalam tajuknya pelbagai-bagai perang. Yang sebut tentang perjuangan mesti adalah berkaitan dengan perang. Jadi perang Uhud ini dapatlah kena anak-anak kena pasti. Perang Uhud macam mana pula? Perang Badar apa cerita? Kena tengok balik yang lepas. Perang Uhud kita kena tengok pada hari ini. Dan insya-Allah pada hari ini perang Uhud. Boleh tengok buku surat insya-Allah 140 dalam buku UPKK yang kita belajar ini 140. Jadi perang Uhud. Tengok. Peperangan ini berlaku pada 17 Syawal. Hari dia perang Uhud ni pula berlaku 15 Syawal tahun ke-3 Hijrah di Bukit Uhud. Bukit Uhud tu kat mana Ustaz? Bukit Uhud tu berada di Madinah atau Mekah? Bukit Uhud itu berada di Madinah. Di luar kota Madinah, jarak dia mungkin sekitar dalam 3 km. Faktor, kenapa nak perang Uhud pula ni? Dah itu perang Badar, ni perang Uhud. Faktor dia kerana dendam. Dendam tak puas hati kaum musyrikin Quraisy akibat kekalahan dalam perang Badar. Dulu kan mereka kalah 313 kawan lawan dengan tu 1000 kalah, mereka kalah. Kali ni mereka tak puas hati, nak gaduh lagi, nak cari gaduh, tak puas hati, nak berdendam balik pada umat Islam. Jadi tentera Islam pada mulanya peperangan ini disertai 1000 orang Islam. Dulu tentera Islam ada 1000 orang tentera Islam diketuai oleh Nabi Muhammad SAW. Hanya seramai 700 orang. Ingat baik-baik, 700 orang tentera Islam sahaja yang ikuti berperang. Kerana 300 tentera yang lain berpatah balik setelah diasut oleh Abdullah bin Ubay yang merupakan ketua orang-orang yang munafik. Masa tu 1000 orang dah siap sedia untuk berperang di luar kota Madinah. Tiba-tiba dihasut oleh orang munafik ini. Yang tahulah munafik ni kan yang akan duduk neraka bawah sekali. Okey, 300 tarik diri sebab macam was-was. Dan apa? Mereka akan bertemu dengan tentera musuh, tentera kafir Quraisy pula seramai 3000 orang datang. Itu 1000 perang Badar. Ini 3000 pula orang yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Al-Harb. Jadi ni anak-anak, tentera Islam berperang 700 orang, bukan 1000 700 orang. Asalnya 1000, 700 orang. Tiba-tiba 300 tu lainkan diri. Lawan 700, lawan 3000. Nampak? 3 kali ganda kan? Perang Uhud, umat Islam hampir mencapai kemenangan. Tetapi ada berita yang berduka citakan. Hampir-hampir nak menang. Umat Islam beroleh kemenangan dan berjaya mengusir kaum musyrikin dari Bukit Uhud. Orang tu rendah je nak ikutkan masa tu. Ustaz pernah pergi sana. Dan Bukit Uhud tu, Jabal Uhud tu tinggi. Dia ada Bukit Uhud tu, ada sekitar masjid, dah ada perkuburan syahid kat situ. Ketika itu kaum musyrikin dari Bukit Uhud tu dengan menggunakan strategi pembagian tentera kepada 4 pasukan pemanah. Masa tu Rasulullah membina strategi. Peristiwa ni hampir menang. Memang ketika itu Islam nak menang. Tetapi ketika itu pasukan pemanah diarahkan oleh Rasulullah SAW agar tidak turun daripada bukit. Masa tu pemanah semua dah diposisikan 4 pasukan. Rasulullah letak sana susun strategi yang baik. Rasulullah sebagai pemimpin yang ketuai perang tersebut mengarahkan supaya jangan turun. Tetapi pasukan pemanah engkar. Mereka tiba-tiba nampak ada tentera musyrikin ketika itu tengah datang, tengah berperang, pemanah mana mati. Jadi kita tengok banyak harta ketika itu. Banyak harta orang musyrikin bersepah-sepah. Jadi mereka pun engkar, mereka lupa dan turut untuk mereka turun mendapatkan harta rampasan kecuali Abdullah bin Jubair yang tidak melanggar arahan Nabi.
Ketika itu, apabila mereka turun, ketika itulah melihat keadaan ini, kaum musyrikin Quraisy yang diketuai oleh Khalid bin Walid, tentera musyrikin serah balas yang merupakan sayap kanan kafir Quraisy mengambil kesempatan membuat serangan balas dengan serangan hendap dari arah belakang. Cara dia pusing. Daripada mereka dapat Bukit Uhud tu, Khalid bin Walid ketika tu masih lagi belum Islam, orang kafir, sayap kanan orang kuat, orang Quraisy, ketika dia nampak push, orang Islam tengah turun, pemanah semua tengah turun, apa lagi kita pusing bukit tu. Kalau anak-anak insyaAllah doa-doa lah dapat rezeki, dapat jalan ke sana, nampak bukit tu, naik atas bukit tu, dah pusing saja, mereka serang hendap daripada belakang. Ramai tentera Islam yang terbunuh dalam keadaan tentera Islam menjadi kocak kacir. Ketika itulah tentera Islam berundur, hampir-hampir nak menang kerana atas faktor pasukan pemanah ingkar arahan Rasulullah SAW supaya tidak turun ketika nampak harta-harta rampasan, harta-harta perangan orang kaum musyrikin. Anak-anak ketika itu, peristiwa ketika itu, masa ketika umat Islam nak tengah berundur dalam keadaan genting dalam kena serangan belakang, kena serangan dari depan, yang kuda tentera berkuda. Jadi ketika peristiwa dalam keadaan genting itu, anak-anak kena ingat apabila depan kena serang, belakang kena serang, dan tentera berkuda ketika itu, umat Islam kelang kabut, kucak kacir. Dalam keadaan genting ketika itu, Ubay bin Khalaf yang cuba ingin hampir untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ketika itu orang kaum musyrikin ada yang cuba-cuba nak menghampiri Nabi Muhammad SAW, nak membunuh. Akan tetapi Nabi sempat menyelamatkan diri dengan menghejam tombak, menghembak ke leher Ubay, lalu meninggal dunia. Ubay bin Khalaf adalah satu-satunya orang yang dibunuh Rasulullah sepanjang ayatnya. Jadi kena ingat, Ubay bin Khalaf ni adalah yang dibunuh oleh Rasulullah, bukan orang lain. Dalam peperangan ini, Nabi mengalami luka pada muka, bibir, lutut dan pipi akibat terjatuh ke dalam perangkap yang digali Abu Amir Al-Ghahab. Ketika itu dah kucak kacir, umat Islam dah tunggang-langgang. Kita dah siap-siap dengan arahan pemerintah, tiba-tiba kerana ada yang engkar, tak ikut arahan ketua, ketika itu huru-hara semua. Masa tu Rasulullah pun yang ada juga ketika itu, sahabat Nabi pertahankan Nabi supaya tidak diserang. Sebab ketika itu kalau musyrikin dia nak target bunuh Rasulullah ketika itu. Jadi bilangan syahid perang Uhud ini, anak-anak kena ingat, tentera Islam yang terbunuh kira 70 orang. Sayyidina termasuklah Sayyidina pakcik yang meninggal, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang mati dibunuh oleh Wahsy. Siapa tu Wahsy? Wahsy adalah hamba kepada Hindun, iaitu isteri kepada Abu Sufyan. Anak kena ingat balik, dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ni adalah hamba kepada Hindun ni Abu Sufyan siapa pula? Abu Sufyan tu yang dibunuh ketika perang Badar lepas pakcik Nabi. Yang Hindu tak puas hati kan. Jadi dan Wahsy dan ketika itu bila Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy, perutnya dibelah oleh Hindun, isteri Abu Sufyan, dan hatinya dimamah sebelum memuntahnya kembali. Dia tak makanlah. Dia ambil, dibelah perutnya, dia ambil hati, dia makan. Dia macam berdendam. Hindun berdendam kerana Sayyidina Hamzah ni saudara mara tu, hamba Abu Sufyan. Jadi Wahsy adalah hamba, Hindun adalah isteri kepada Abu Sufyan yang telah mati ketika perang Badar. Bilangan tentera musuh yang dibunuh hanyalah 32 orang sahaja, tentera orang musyrikin ketika itu. Ketika fasa pertama mereka nak ambil menang, atas faktor tentera musyrikin maju ke hadapan, tiba-tiba tentera dorang belakang-belakang, mundur ke belakang, tiba-tiba orang Islam nampak, banyaknya harta bawah tu, kita turun lah, pemanah semua turun, tinggalkan posisi dia. Maka ketika itu Khalid bin Walid datang, musyrikin yang lain datang, pusing daripada bukit tersebut, pusing, serang daripada belakang. Maka umat Islam ketika itu kocak kacir dan hampir-hampir menang. Ini tak menunjukkan bahawa Islam menang atau kalah. Dua situation, maksudnya umat Islam ada waktu ini kalah, ada waktu ini menang. Jadi bilangan tentera musuh yang dibunuh hanya 32 orang sahaja. Ceritanya bilangan syahid 70 orang ni ada makam ni di perkuburan yang ada keperbatasan dekat Bukit Uhud tersebut. Okey. Jadi kesimpulan pada perang ini, anak-anak, perang Uhud simple saja, kena ingat bilangan askar, siapakah yang terbunuh, siapakah yang memakan hati, siapakah yang membunuh Sayyidina Hamzah ketika itu. Jadi kena tahu pengajaran. Jadi merupakan kesimpulan pada perang ini, yang pertama merupakan peperangan yang kedua dalam sejarah Islam. Yang kedua, orang Islam dilarang bersikap tamak akibat kecuaian dan terlupa pada pesanan Rasulullah, hidup umat Islam tidak akan berkat. Macam tu contohnya, pengajaran kita dalam perang Uhud ni
kalau Rasulullah SAW dengar pesanan Rasulullah pesan macam ini pada umatnya, jangan macam ni, tapi dia engkar ikut atas hawa nafsu kerana nak harta, kerana sikap tamak, maka bila daun turun, mereka lah punca kekalahan. Tapi janganlah minat sebab mereka adalah syahid. Masih ni keluaran syahid. Terusnya ketiga, sekuat mana pun strategi yang diatur, seandainya kepatuhan ahli pasukan tidak kental, tidak dengar arahan, maka dia akan membawa musibah besar. Jadi contohnya kat sekolah, siapa yang beri arahan? Cikgu ke awak? Anak-anak? Cikgu. Bila cikgu berganti, sila kemas meja, sila kutip sampah. Bila kita jaga kebersihan, insya-Allah kita ikut pesanan Rasulullah SAW. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ingat pesanan Rasulullah. Bila kita nak hidup kita berkat anak-anak, bila hidup dengan kata ustaz ni, bila nak kehidupan kita, keluarga kita berkat, hendaklah kita ikut pesanan Al-Quran dan Rasulullah. Rasulullah dah pesan macam-macam. Rasulullah dah ada sunnah-sunnah kepada kita. Cuma kita sebagai umat Islam mengaku pada baginda bahawa sebagai musuh Allah, hendaklah kita sama-sama menghayati pesanan Rasulullah. Seperti mana kita selalu dengar, sebelum Rasulullah meninggalkan dua perkara kepada umatnya, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi benda itulah kita kena amalkan. Jadi itu saja. Selamat belajar memori. Jumpa lagi insya-Allah. Nanti kita akan pergi latihan. Teruskan membaca. Banyak bab sirah ni kena banyak baca supaya kamu tidak keliru antara perang-perang. Lepas ni ada akan perang lagi, iaitu perang Khandaq, perang Ahzab, perang Parit pun panggil. Jumpa lagi. Jangan malas, rajin-rajin membaca hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.